kenapa segelintir orang Indonesia suka panggil Malaysia ni negara giveaway. Ya, masih ingat pendapat ilmuwan asal negara tetangga yang sebenarnya memaparkan tentang kemerdekaan Malaysia. Namun dalam pemaparannya menyerempet pada kemerdekaan Indonesia, yang menurut pandangan beliau kemerdekaan Indonesia diberikan oleh Jepang. Jepun yang datang untuk membantu umat Islam sebab satu-satunya negara yang bersifat dengan Islam ialah Jepun dan Jerman. Tetapi sampai sekarang tuan-tuan mengatakan Jepun datang menjajah tanah Melayu sedangkan dia datang untuk mengusir British dan dia memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Jepun, sejarah tidak pernah tulis. Di Melaya kemerdekaan diberikan oleh Jepun kepada Dr. Wahidin Hilmi. Dr. Wahidin Hilmi telah mengisytiharkan kemerdekaan negara kita pada 12 Ogos 1945 ketika Jepun telah kalah. British belum ada. Tetapi orang Melayu sangat rindu dengan British. Mereka memanggil British kembali. Dan kemerdekaan yang diisytiharkan oleh Dr. Wahidin dibatalkan. Ya, uraian dari sejarawan tetangga ini yang perlu diklarifikasi bahwa kemerdekaan Indonesia bukan diberikan oleh Jepang, tetapi melalui perjuangan yang panjang dengan mengorbankan harta dan nyawa. Dan menuju kemerdekaan saat itu, Jepang sudah kalah berperang, sehingga tidak memiliki kuasa untuk memberikan kemerdekaan pada negara manapun. Meskipun ada janji untuk memberikan kemerdekaan dengan membentuk badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, namun pejuang-pejuang Indonesia tidak terikat lembaga bentukan Jepang, dan pejuang-pejuang kemerdekaan memilih untuk mendahului proklamasi kemerdekaan dari jadwal dan skenario yang disepakati oleh panitia persiapan kemerdekaan bentukan Jepang. Sehingga proklamasi tersebut merupakan bentuk perjuangan dan pemikiran dari para pejuang saat itu, agar Indonesia tidak terikat dengan negara penjajah. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan Malaysia? Dan beginilah sekilas gambarannya oleh warganetnya sendiri. Hai, mungkin ada yang tak tahu kenapa segelintir orang Indonesia suka panggil Malaysia ni negara giveaway. Jom aku kongsikan. Pada 17 Ogos 1945, Soekarno dah umumkan kemerdekaan Indonesia daripada Belanda tau. Tapi Belanda tak setuju. Belanda kata benda itu tak valid. Jadi, selepas pengumuman tu dibuat, Belanda hantar 120,000 orang tentera untuk serang Indonesia. Walaupun selepas Soekarno umumkan kemerdekaan Indonesia. Jadi perang revolusi tu berlanjutan sampailah 27 Disember 1949. Waktu tu barulah Belanda akui kemerdekaan Indonesia. Berbeza dengan tanah Melayu yang dijajah oleh British, kita orang tanah Melayu tidak mengangkat senapang, namun kita mengangkat pena dan juga petahnya kata-kata kita. Macam semua tahu, tanah Melayu dapat kemerdekaan melalui diplomasi dengan British lah. Jadi disebabkan perbezaan cara untuk mendapat kemerdekaan tu, segelintir orang Indonesia pun panggil kita negara giveaway. Sebab bagi mereka, negara kita giveaway sebab kita minta, dapat. Tapi sebenarnya tidak. Kita gunakan diplomasi, petahnya kata-kata kita, sopan santunnya kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Mungkin cara pendekatan kita dengan Indonesia berbeza, tapi kita kan serumpun. Ya, kita merdeka, betul, kita merdeka. Tetapi bukan sepenuhnya. Ya, macam kita kata separuh masa. Sebab masih lagi kuasa British, jelas. Saya nak tunjukkan bagaimana kemerdekaan kita sebenarnya banyak benda yang British tidak lepaskan kita sepenuhnya. Ya, terutama ekonomi, pertahanan, kemudian perkhidmatan awam, dia tak lepaskan. Dia masih letak orang-orang dia. Tapi soal kemerdekaan kita juga, ya. Jadi Tengku memang bapa kemerdekaan. Tetapi kita mistingan. Ya, Tengku melaksanakan satu dasar politik kerjasama kaum. Bukan menghapuskan perkauman dalam satu parti macam Datuk Mat. Tapi British dan rakyat Malaysia setuju dengan cara itu. Termasuk juga raja-raja Melayu kita setuju dengan cara itu. Dan akhirnya kita mewarisi satu perasaan perkauman sampai hari ini. Ya, sampailah penubuhan Malaysia juga adalah atas tajaan British. Tengku cuma melaksanakan aja. Ya, jadi bagi saya kemerdekaan kita itu ada juga masalahnya. Pengkaji sekarang fikir. Dan saya fikir betul. Suruhanjaya Red, macam you tanya tadi kan. Apabila Tengku dah buat pertemuan baling, kemudian lepas tu 1956, Tengku sekarang merundingkan kemerdekaan. Setahun lepas tu ya, merundingkan kemerdekaan. Tengku sebenarnya cuba, kita kata, suatu perkara yang baik untuk kita. Tetapi
dalam jawatan kuasa perundingan kemerdekaan yang ditubuhkan di London sana, di England sana, di bawah Jabatan Tanah Jajahan, Colonial Office, pejabat perang dan pejabat Foreign Office, ya, pejabat asing. Ni British 3 pejabatnya yang bekerja untuk menguruskan kebebasan, ya, negara-negara Commonwealth. Ya, tuan-tuan, kita kena faham sebab kita merdeka bukan merdeka penuh. Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Kemerdekaan kita ni diberi di atas dulang perak dan dikenakan dengan pelbagai syarat. Antaranya British, bila British membawa masuk imigran Cina dan India sebagai buruh di Melaya ni. Jadi apabila sampai waktu untuk mereka memberikan kemerdekaan, mereka nak cuci tangan. Mereka tak mau bawa balik orang India dengan Cina ni ke England. Jadi mereka paksa pemimpin kita untuk terima imigran. Itu syaratnya. Kalau nak merdeka kena terima orang Cina dengan orang India. Kemudian estate British harus kekal menjadi milik British. Sebab itu banyak estate itu kekal milik British walaupun dah merdeka berpuluh tahun, sehingga kita dapat balik pada tahun 1981. Kemudian dasar-dasar kita, ekonomi kita mesti pro kepada British, mesti mengutamakan barang-barang British. Pelbagai syarat dikenakan kepada kita. Setelah kita bersetuju, barulah kita mendapat kemerdekaan. Jadi saya cakap ni sebab bulan ni bulan kemerdekaan. Sebab itu saya ingat Dato' On menyebut bahawa kemerdekaan kita ni adalah kemerdekaan separuh masa. Jadi ya, saya rasa benarlah apa yang disebut oleh Dato' On itu, bahawa kemerdekaan ini kemerdekaan separuh masa, tuan-tuan. Sebab apa? British masih lagi mengekalkan indirect rule terhadap negara kita walaupun telah merdeka, tuan-tuan. Jadi inilah hakikatnya yang berlaku, dan bagus juga kalau kita reflect semula perkara ini pada bulan kemerdekaan ini, kerana pihak penjajah ni menubuhkan pelbagai institusi untuk mengekalkan penjajahan mereka dalam bentuk baru. Walaupun mereka telah memberikan kemerdekaan, ini berlaku di negara Afrika, Sub-Sahara, Amerika Latin dan sebagainya. Seperti yang kita tahu di medsos-medsos, situs-situs di Indonesia, begitu terjadi perbahasan dengan Malaysia, salah satu hujah mereka yang paling sering digunakan adalah Malaysia itu negara giveaway. Ini selalu mereka jadikan kata-kata untuk menyindir negara kita. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Apakah benar Malaysia negara giveaway? Rasanya sama sekali tidak. Karena apa? Perjuangan menentang British terjadi di hampir seluruh wilayah Malaysia. Cuma bezanya perjuangan kita dengan perjuangan Indonesia menentang Belanda adalah skalanya. Skala perjuangan kita pertama kecil. Ya, perjuangannya sangat kecil, tidak banyak orang-orang yang terbabit dalam perjuangan itu, satu. Kedua, ianya lebih bersifat wilayah. Di wilayah tertentu terdapat penentang tertentu. Dia tidak secara nasional, ya. Kedua, penjajahan British di Malaysia, di Tanah Melayu dan Sabah Sarawak bukan penjajahan langsung. Maksudnya dia bukan satu dominion yang menjajah satu negara, tidak. Contohnya, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka itu adalah negeri-negeri selat. Cara pemerintahnya berbeza. Kemudian ada negeri-negeri Melayu bersekutu. Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Di negeri-negeri Melayu bersekutu, tugas British hanyalah meletakkan seorang resident British yang bertindak sebagai penasihat kepada Sultan dalam semua perkara, kecuali hal ehwal adat Melayu dan agama Islam. Walau bagaimanapun nasihatnya lebih kepada nasihat perekonomian, karena niat British pada waktu itu bukan menjajah dari segi penjajahan, melainkan menguras harta-harta yang ada seperti biji timah. Cuma biji timah dan penjagaan candu mereka. Karena waktu itu komoditas karet atau getah belum ada di Malaysia, sawit juga belum ada. Nah, selain negeri-negeri Melayu bersekutu, ada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Terdiri daripada Kelantan, Terengganu, Kedah. Perlis waktu itu masih di bawah Kedah. Selain 4 negeri ini terdapat negeri Johor. Negeri Johor, dia negeri Melayu tidak bersekutu tapi bersahabat dengan British. Karena itu dia menjadi negeri yang terakhir mendapat cat British pada tahun 1914. Walau bagaimanapun penentangan tetap terjadi. Di Terengganu ada Haji Muhammad Rahman Limbung, di Sarawak ada Rentap, di Sabah ada Muhammad Saleh, Datuk Paduka Muhammad Saleh, di Kelantan ada Tok Janggut. Banyak penentang-penentang sebenarnya yang berjuang menentang British sewaktu
penjajahan British. Tapi perjuangan itu hanyalah penentangan setempat dan bukan berciri mengambil kemerdekaan. Ya, kerana British sendiri sebelum Malayan Union tidak berniat untuk menjajah Malaysia. Bayangkan saja di Sabah, ianya ditadbir oleh syarikat North Borneo Chartered Company. Hanya sebuah syarikat, bukan penjajahan direct dari British, tapi hanya sebuah syarikat. Di Sarawak, Raja-Raja Brooke. Mereka ini bukan keturunan di Raja Britain, bukan. Tapi cuma Raja-Raja Brooke yang kebetulan membantu Pangeran Muda Hashim sewaktu Perang Sarawak dulu. Jadi Malaysia bukan dijajah secara langsung oleh British. Ya. Hanya setelah Malayan Union ditubuhkan, orang-orang Melayu melalui UMNO menentang penubuhan Malayan Union. Penentangannya tidak dalam bentuk senjata tapi perundingan melalui kebijaksanaan Datuk On bin Jaafar. Lalu alhamdulillah Malayan Union tidak jadi ditubuhkan, tapi tentangannya tetap kuat. Tentangannya tetap kuat, sokongan moral rakyat pada waktu itu orang-orang Melayu sangat kuat. Cuma bezanya tidak ada senjata yang digunakan di situ. Nah, dalam konteks Indonesia, Belanda sebenarnya menjajah Indonesia secara total, secara langsung. Ya, kekuasaan Ratu Wilhelmina di seluruh Indonesia. Buktinya, Belanda boleh menerapkan pelbagai-bagai dasar secara menyeluruh di Indonesia. Dasar yang pertama, sistem tanam paksa atau sistem rodi kopi. Ya, sistem ini dilaksanakan di Indonesia. Begitu sistem ini tidak berkesan kerana terlalu menekan rakyat Indonesia, diperkenalkan pula dasar susila. Dasar susila juga menindas, diperkenalkan lagi dasar etika. Sehingga akhirnya, sewaktu dasar etika itu berlaku sedikit kelonggaran, muncul gerakan menentang Indonesia. Tapi seperti Malaysia pada awalnya juga bersifat setempat. Tetapi Insinyur Soekarno berjaya memuaswending, itu istilah Belanda yang digunakan Presiden Soekarno, untuk mengerah kekuatan rakyat. Lalu terjadi penentangan secara nasional. Ya, walaupun penentangan di Indonesia berbeda-beda lokasi. Walter Mongesidi berada di Sulawesi Utara, Jenderal Jamin Ginting di Sumatera Utara, Jenderal-Jenderal Jawa di Kepulauan Jawa, arek-arek Surabaya di kota pahlawan Surabaya, tapi ianya bersifat penentangan nasional. Jadi bila ada penentangan nasionalisme itu kuat. Indonesia berjaya merampas kemerdekaannya secara perang. Itu kita akui. Tapi untuk mengatakan Malaysia itu negara giveaway, tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi, pertama, Malaysia tidak dijajah secara langsung. Kedua, ada penentangan. Cuma kemerdekaan Malaysia seperti yang diistilahkan orang dikasih di atas dulang perak itu tidak benar. Tidak benar karena Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Chen Lock dan Tun Sambantan pergi ke London. Perundingannya bukan perundingan yang senang. Tapi British pada waktu itu memandangkan mereka tidak mau memegang banyak tanah jajahan kerana ancaman perang di Eropah. Maka rezeki Malaysia diberi kemerdekaan. Ya. Oke, Indonesia adalah salah satu negara yang kemerdekaannya bukan diberikan oleh siapapun. Namun melalui perjuangan dengan pengorbanan harta, darah, dan nyawa, dan bahkan kehormatan sebagai seorang manusia. Merah putih memang kelihatannya hanya merah putih, tidak ada tulisannya satu huruf pun. Tapi dalam merah putih itu ada 3 hal. Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, itu ada di dalam merah putih. Indonesia merdeka berdarah, bukan hadiah. Nah, dengan gambaran seperti demikian, maka hal ini dapat dijadikan suatu pengetahuan dalam memahami sejarah bangsa, baik Indonesia maupun Malaysia. Dalam kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia, jangan sampai ada pembelokan sejarah Indonesia, seakan-akan ada hadiah dari penjajah. Tetapi para pejuang tidak ingin didikte tetapi memilih jalan sendiri dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.